Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syabuddin, nombor matrik 054844. Okay, hari ini saya ingin membentangkan mengenai tamhid, iaitu pengantar kedua dan ketiga kitab Iqtisad fi I'tiqad. Okay, pengantar kedua, usaha mendalami ilmu yang penting ini bukan suatu keutamaan bagi sesetengah pihak, bahkan lebih utama mereka meninggalkannya. Okay, pengantar kedua berhubung kait dengan perbincangan perincian menghuraikan ilmu akidah yang kita belajar ni dengan rentak ilmu kalam, dengan gaya bahasa penggunaan perbincangan ilmu kalam, walaupun ia merupakan ilmu yang penting tapi untuk setengah orang sahaja, dan tidak penting kepada orang lain. Bahkan yang penting bagi orang yang tidak berkenaan itu tinggal je perbincangan tersebut. Okay, dia kata, ketahuilah bahawa bukti-bukti yang disimpulkan bagi ilmu ini adalah umpama ubat-ubatan yang digunakan untuk menyembuhkan hati. Oleh itu, jika doktor yang ingin menggunakan ubat ini bukan seorang yang mahir, maka penggunaan ubat tersebut boleh membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Maka ketahuilah pembaca yang ingin memahami intipati kitab ini bahawa manusia terbahagi kepada 4 golongan. Okey, dia nak kata kat sini, nas yang telah diolah oleh pengarang kitab ni, Dr. Insaf Ramadan, bukan kalam asal Imam Al-Ghazali. Kalau asal memang tak kalah Harad Al-Ghazali. Sudah pasti Imam Ghazali menyebut tersebut dengan gaya bahasa tersendiri. Tapi Dr. Insaf ni memudah cara untuk kita memahami teks Imam Al-Ghazali dengan cara mengolahnya semula. Okey, dan kebanyakan kalam daripada Imam Ghazali cuma ada di antara diubah, diringkas, digunakan gaya bahasa yang lebih mudah. Dalil-dalil yang digunakan Imam Ghazali dalam kitab ni, kata pengarang, Imam Ghazali kata samalah seperti ubat-ubatan yang digunakan untuk menyembuh penyakit hati yang ada pada seseorang. Macam saya baca kat sini tadi, dia cakap seorang doktor apabila dia merawat sakit, tapi dia tak tahu, dia tak tahu jenis ubat apa, dia tak tahu ubat ni sesuai tak untuk penyakit, untuk pesakit dia. Bukan doktor ni bukan seorang yang pakar, bukan seorang yang peka dengan penyakit, yang tahu selok-belok asal usul penyakit ni. Nak kata doktor ni dia lebih banyak merosakkan daripada merawat menjadi seorang itu baik. Bagi orang yang ingin macam saya, bagi orang yang ingin mengetahui intipati kitab ni, dia kena tahu yang manusia ni ada 4 golongan. Okay, kita tengok seterusnya. Golongan yang pertama, mereka beriman kepada Allah SWT, membenar apa yang dibawa oleh Rasulullah, beriktikad, mempercayai kebenaran itu dan diyakini dalam hati, melakukan ibadat. Ada waktu mereka melakukan ibadat, ada waktu melakukan kerja-kerja kehidupan sendiri. Itulah rutin mereka. Okey, seterusnya orang seumpama mereka ni lebih utama mereka tinggal mereka menyibukkan diri daripada dengan mempelajari seumpama ini, dengan gaya bahasa, dengan perbincangan yang panjang-panjang seumpama ni. Rasulullah pada ketika itu menyeru orang Arab supaya beriman pada zaman Rasulullah. Rasulullah hanya menyeru mereka beriman benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah tak menyuruh mereka ni lebih pada tu. Sekadar tahu apa yang mereka perlu tahu saja, tidak perlu mendalami. Rasulullah tak membezakan seseorang itu membenarkan apa yang dibawa Rasulullah dengan cara iman, ikut-ikutan, menerima semata-mata. Rasulullah kata terima tanpa bantahan, dan antara keyakinan yang disertakan oleh hujah-hujah dalil yang kukuh. Mereka itu beriman sebenarnya, maka tidak sewajarnya seseorang itu mengganggu akidah yang telah dimiliki oleh mereka. Kalaulah mereka itu dibiarkan mengkaji dalil-dalil yang kita bincang dalam kitab ni, kemusykilan yang berlaku ditunjukkan dalam perbincangan tidak diyakini atau tak dijamin. Mungkin kefahaman mereka akan terpengaruh dengan kemusykilan yang ditunjukkan itu, dan akan menyelubungi pemikiran mereka, sehingga mereka tak boleh meninggalkan atau menyelesaikan masalah walaupun dengan mendatangkan dalil-dalil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Mungkin begitu kerana mereka tak mampu untuk menyelesaikannya. Dengan sebab itu, kita dapat ada berita-berita yang dilaporkan daripada sahabat yang menyatakan perlu kita menyelidiki secara mendalam ilmu-ilmu kalam untuk mengukuhkan akidah kita sebagaimana yang dibincang. Mereka tak berhajat untuk mengajar dan untuk mengarang. Imam Al-Ghazali juga berkata, untuk kumpulan pertama tak perlu, sebagaimana contoh yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, itulah sahabat dengan Rasulullah. Kerja mereka berdakwah supaya orang masuk Islam, ajak supaya beriman, ajak supaya membenarkan Allah dan Rasulnya dan beribadah. Yang tu je. Dan mendorong manusia supaya mendapat petunjuk dan hidayat dan menyempurnakan kemaslahatan kehidupan seharian. Okey. Yang kumpulan yang pertama ni nak kata, Imam Al-Ghazali kata, tak perlu kita biarkan mereka belajar ilmu ini dengan mendalam. Cukup mereka beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, beriktikad dengan iktikad yang benar. Okay, seterusnya golongan yang kedua. Golongan kedua ni orang yang menyeleweng daripada pegangan yang benar. Mereka itu tidak beriktikad dengan iktikad yang benar. Mereka ni orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang banyak buat perkara bid'ah. Mereka ini tak guna, mereka ni kalau kita kata tak guna cakap banyak. Orang macam ni banyak tunduk dengan pedang dan senjata. Banyak orang kafir masuk Islam apabila berlaku peperangan, mengikut sejarah lepas yang berlakulah. Walaupun peperangan itu bermula daripada mereka yang menyerang, bukan kita orang Islam ni yang menyerang. Kita orang Islam ni kita berdakwah je. Kita tak disuruh menyerang, kita disuruh hanya berdakwah. Tetapi apabila mereka menegah daripada didakwah, mereka memerangi kita, mereka memusuhkan kita, jadi kita kena lawan balik. Itu je Islam. Islam tak memerangi, Islam dia hanya mempertahankan diri. Tapi apabila mereka memerangi kita, kita perlu memerangi mereka semula. Biasanya peperangan itu diakhiri dengan ramainya orang memeluk Islam dengan kemenangan Islam. Orang kafir memeluk Islam dengan kemenangan Islam. Berdasarkan kepada perkembangan tarikh umat Islam, kita dapati peperangan yang berlaku antara orang Islam dan orang kafir, kesannya ramai orang yang kafir masuk Islam, tunduk patuh pada Islam. Manakala kita hanya dapati kebanyakan mujadalah yang berlaku diakhiri dengan perasaan yang ingkar dengan tunjuk sikap mengekalkan diri dalam kesesatan dan keangkuhan. Itu je biasanya yang berlaku. Kerana cahaya akal yang melahirkan iman, iman itu merupakan satu kemuliaan Allah. Allah tak kurnia kecuali pada orang-orang yang dipilih dalam kalangan wali-walinya. Orang-orang yang dipilih dan mendapat hidayat, nur akal sehingga mendatangkan rasa iman, dan ramai dalam kalangan mereka tidak hiraukan perkara ini. Kebanyakan manusia kerana mereka tak mampu nak miliki dalil-dalil, hujah-hujah yang kukuh dengan akal mereka, kedudukan mereka samalah seperti binatang kelawar yang tak mampu menerima cahaya matahari. Kenapa samakan dengan kelawar? Sebab apa? Mata mereka tak mampu menerima cahaya matahari. Dan orang-orang ini, orang yang tak mempunyai akal yang kuat untuk berfikir ni, mereka itu kalau kita bincang kepada mereka ilmu-ilmu seumpama ini, boleh mendatangkan mudarat kepada mereka. Sebagaimana angin kencang boleh memberi mudarat kepada binatang-binatang yang halus, membuatkan mereka berterbangan. Okey, ibaratnya itu sekadar orang cakap umpama lah, ibaratnya begitulah. Barang siapa yang beri ilmu kepada orang yang jahil yang tak mampu menerimanya, dia telah mensia-siakan. Barang siapa yang menghalang orang yang patut menerimanya, maka dia telah menzaliminya. Ini kumpulan kedua. Mereka ini
susah nak menerima kebenaran kecuali telah dikalahkan mereka dengan sama ada melalui peperangan atau selepas dakwah mereka tak terima. Mereka memusuhi kita, kita perangi mereka melalui dengan peperangan. Itulah Imam Al-Ghazali kata orang kafir ini masuk Islam dengan peperangan yang mengatakan yang bila kita lihat orang Islam menang dengan orang Islam menang ke atas peperangan tersebut dan mereka orang kafir memeluk Islam. Okey. Golongan ketiga iaitu kumpulan itu beriktikad mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah secara taklid, iaitu secara ikut-ikutan dan dengar daripada guru-guru mereka yang mereka pelajari. Mereka yakini sungguh, tapi mereka dikurniakan Allah kebijakan dan kepandaian, dan mereka itu sedar ada beberapa kemusykilan yang boleh mengganggu gugat pegangan hati mereka, ataupun mereka dengar kekeliruan dalam permasalahan berkaitan akidah lalu menjadikan mereka ragu-ragu. Mereka itu wajib kita berlembut-lembut merawat mereka supaya dapat mengembalikan ketenangan iman mereka sebagaimana yang pernah mereka miliki dahulu. Dan golongan ini kita menghilangkan keraguan golongan ini yang ada pada mereka ini dengan menggunakan kenyataan-kenyataan, hujah-hujah, dalil-dalil yang boleh menundukkan pendirian mereka, boleh menghilangkan keraguan mereka dan boleh menjadikan mereka terima. Kalaulah telah hilang keraguan yang ada pada mereka dengan sebab kita beri pencerahan kepada mereka dan dengan cara lemah lembut yang sesuai bagi mereka, maka bila hilang tu cukuplah, tak perlu kita berhujah lebih. Tak perlu kita berhujah dengan mendatangkan dalil-dalil dalam bentuk perdebatan, menggunakan kaedah-kaedah perdebatan. Sebagaimana kita bincang dalam kitab ni, tak perlulah kita buat semua tu. Mungkin dengan sebab kita lontarkan pelbagai hujah-hujah lain menyebabkan timbulnya kekeliruan, kekeliruan kepada mereka, kepada golongan tersebut. Maka perlulah kita hujangi mereka dengan hujah-hujah yang lain yang tidak membebankan mereka. Bila kita tengok mereka selesa, hilang dah keraguan, cukup. Berhenti tak kat situ. Tak perlu kita hurai lebih, tak perlu kita berdebat, tak perlu kita bagi dalil-dalil yang mana boleh meragukan mereka. Sekiranya kita beritahu mereka dengan hujah ringkas, mereka tak boleh terima lagi, rasa tak jelas lagi, kita boleh datangkan hujah yang lain sedikit demi sedikit dengan cara pendekatan yang lebih kukuh dengan dalil yang lebih tepat, yang jelas. Sekadar hajat yang mereka perlukan sahaja untuk menghilangkan kekeliruan atau kemusykilan yang mereka alami secara khusus. Okey, yang tu kumpulan ketiga. Dan golongan yang keempat, yang last sekali. Okey, golongan keempat ni golongan yang kumpulan yang sesat. Tapi walaupun mereka sesat, mereka kufur, tak terima akidah Islam, tapi mereka ada kepandaian, ada kecerdikan. Difikirkan orang ini boleh terima kebenaran kalau kita dakwah kepada mereka. Orang seumpama mereka ini sewajarnya lah kita berlembut-lembut, berhujah dengan mereka dengan cara yang lembut supaya mereka itu cenderung untuk menerima kebenaran dan akhirnya kita dapat memberi hidayat, petunjuk kepada mereka tentang akidah yang benar. Kita memberi jalan kepada golongan yang keempat ni. Kita memberi jalan yang menjadikan mereka menerima petunjuk Allah Ta'ala lah. Kita bagi jalan biar dia fikir, macam bila kita bagi jalan, dia fikir macam ni, dengan cara hujah yang sesuai dalam menyampaikan. Bukan kita berharapan dengan hujah-hujah, dengan dalil akal dan dengan cara yang taksub untuk memenangkan hujah kita. Bukan begitu. Kita hanya bagi jalan kepada mereka dan mereka berfikir, dan Allah yang memberi petunjuk memberi hidayat kepada mereka. Kerana perkara itu akan menambah-nambah kesesatan yang ada pada orang yang kita dakwah tu. Berkeras dengan hujah, jadi tak perlu kita berkeras. Kita hanya berlembut-lembut saja, kita hanya memberi jalan kepada mereka. Kita mestilah berlembut-lembut dengan bijaksana dengan orang yang golongan yang keempat ni.
Lepas tu kita sebagai pendakwah, setiap orang kita ni menjadi seorang da'i dan mengajak orang kepada agama Allah, akidah yang benar. Kebanyakan kejahilan dan kesesatan menjadi semakin kukuh dalam hati orang kerana adanya satu kumpulan satu kumpulan orang yang jahil bermujadalah dengan orang yang lemah tadi secara taksub dengan memandang mereka itu dengan pandangan yang hina, merendah-rendahkan mereka. Jadi bila ada sifat tu, kita orang pandai ni, kita berhujah dengan orang yang tak pandai. Kemudian dengan taksub kita, guna perasaan taksub kita, kita rasa kita ni pandai, kita rasa kita ni ada ilmu banyak. Kemudian kita pandang dia dengan pandangan yang hina pula. Sebenarnya cara kita itu menambahkan kekuatan kejahilan yang ada pada diri mereka, menambahkan kesesatan yang sedang mereka lalui, bukan semakin dapat hidayah. Walaupun kita ni betul, macam mana nak cakap, walaupun kita ni betul, peringatan Imam Al-Ghazali, kena tanda, kalau boleh kita hafal, maka melonjak-lonjaklah, maka melonjak-lonjaklah dalam hati mereka perasaan faktor yang menyebabkan mereka ingin ingkar, rasa nak ingkar, rasa tak mau terima, rasa nak memberontak. Semakin kuatlah i'tiqad yang batil yang mereka pegang dalam diri mereka, kerana pendakwah tu gunakan dakwah secara taksub dan secara menghina musuh. Susah ulama-ulama yang nak menggunakan kaedah secara lemah lembut ni, susah nak hilang orang yang telah terbelenggu dengan kesesatan dengan sebab kumpulan-kumpulan orang yang jahil. Berdakwah kepada mereka dengan secara tidak betul menyebabkan mereka semakin tenggelam dalam kesesatan. Jadi susah nak buang, susah nak baiki mereka. Jadi dengan itu kita kena zahirkan dengan lemah lembut. Tidak perlu memandang rendah, tidak perlu memandang hina, tidak perlu taksub dengan ilmu yang kita ada. Walaupun kita ni betul, kita ni pandai, tapi kita tak perlu taksub. Kita berdakwah kepada mereka secara lemah lembut. Kena pujuk, kena ajak, kena belai. Hendaklah dia menggunakan kaedah lemah lembut, berhati-hati, beradab dalam memberi hidayat kepada orang yang tersasar dalam umat. Ni antara golongan yang keempat. Okey, seterusnya pengantar ketiga. Pengantar ketiga dia nak cakap kat sini, usaha mendalami ilmu ini termasuk dalam fardu kifayah. Okey. Pengantar ketiga membincangkan ilmu yang kita belajar ni merupakan fardu kifayah. Bukan maksudnya tak penting, tak payah nak belajar terus. Kita belajar ilmu yang kita belajar dalam kitab ni, perbincangan dalam kitab ni, gaya bentuk yang kita dalami, menjadi pakar dalam bidang ni, kita reti semua sekali secara terperinci, bukan fardu ain, hanya fardu kifayah sahaja. Ilmu ni tidak wajib bagi sekalian manusia, bahkan mereka hanya dituntut dengan keimanan yang utuh dan kesucian hati daripada sebarang keraguan dan kesamaran yang berkaitan. Maka bila boleh ni kira selesailah. Jangan kita ragu-ragukan mereka. Yang jadi fardu ainnya secara khusus bagi orang yang terdedah kepada kekeliruan, keraguan. Pada ketika itu dia wajib belajar dan pandailah sekadar untuk menghilangkan keraguannya. Bila menghilangkan keraguan dalam perkara-perkara asas keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan asas akidah, maka wajib. Allah ada tak? Allah esa tak? Macam tu. Kalau macam dia tanya Allah ada tak? Allah esa tak? Macam tu wajib menghilangkan. Dan keraguan tu bukanlah perkara mustahil boleh berlaku kepada sesiapa saja. Walaupun ia berlaku kepada sebahagian orang saja ataupun sedikit saja dalam kalangan manusia yang berlaku keraguan kepada mereka,
maka tetap benda tu berlaku. Maka kita berdakwah kepada kebenaran, kepada akidah benar dengan menggunakan hujah atau dalil yang kukuh, yang yakin, yang merupakan satu perkara yang penting dalam urusan agama. Mungkin kadang-kadang ada satu kumpulan orang yang bid'ah ingin mengatakan pandangan yang mengelirukan, yang menyesatkan, sehingga kan mereka berusaha untuk mengganggu, gugatkan kefahaman orang-orang Islam yang lemah untuk melemahkan akidah mereka. Maka mestilah ada orang, walaupun tak ramai, mesti ada seorang atau seorang dua yang mana perlu mempertahankan akidah yang benar dengan menolak segala kekeliruan dan membasmi penyelewengan yang dilakukan oleh ahli bid'ah tersebut. Dan perkara itu tidak boleh berlaku kecuali dengan ilmu yang kita pelajari. Dengan sebab itu sangat penting ilmu ini dipelajari sebagai fardu kifayah, satu kumpulan sahaja yang belajar untuk menjaga semua manusia dalam masyarakat. Dengan sebab itu wajib ada orang yang belajar ilmu ini, cara ilmu ini, kaedah yang diajar ini pada setiap tempat, supaya dia dapat membenteras atau melawan atau menewaskan dai-dai yang melakukan bid'ah, yang melakukan kesesatan. Dan dia juga menarik semula orang yang tersasar daripada jalan kebenaran dan membersihkan hati-hati orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah daripada kekeliruan yang menyesatkan. Kalaulah tak ada seorang pun dalam tempat tu, orang yang pandai dalam bidang ilmu tu, maka berdosalah semua orang itu. Maksudnya fardu kifayah. Dia mewajibkan dia untuk mendalami ilmu fiqh kerana keperluan masyarakat terhadap ilmu tersebut lebih luas berbanding ilmu kalam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.